Apa saja kita nak bercakap lah, kita kena fikir dulu. Kita kena fikir dulu, manfaat ke tidak apa yang kita buat. Kalau tak ada, diam, elok. Ustaz, kalau saya tak bercakap, tidur boleh? Tidur. Tidur je lah, senang. Bila tidur, kalau bercakap dalam tidur tak berdosa. Maka senang cerita tidur je. Yang tadi tu saya kata tu, kita ni disuruh untuk melihat yang zahir. Ya, kita disuruh untuk melihat yang zahir, bukan untuk judge apa yang kita tidak tahu. Contohnya ada orang yang beli rumah. Rumah tu rumah orang Cina, ya, kepunyaan Mr. Chong. Ya, dia kata, Ustaz, saya beli rumah ni, rumah teres 2 tingkat. Perlu ke saya samak? Perlu ke saya samak? Mana tahu kod orang dulu bela anjing. Dalam Islam dia tak pakai mana tahu. Pergi je dekat rumah tu bersih tak? Bersih. Awak dah basuh? Dah basuh. Dah mop? Dah mop. Masuk sebut bismillah, udah. Masuk barang, duduk je, selesai. Perlukan sama? Tak payah sama. Kalau nak buat andaian sama, sampai ke tingkat atas kena sama. Itu cerita dia. Maka akhirnya, ada orang meniaga syarikat sama menyama. Sebab adanya manusia yang memerlukan benda tu, percaya benda yang bukan-bukan. Kalau nampak, ya, kita duduk macam ni, nampak anjing berjalan dekat koridor tu kan, pergi tengok memang ada tapak kaki dia tu. Maka samalah bagi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ada pandangan lain kata, basuh je 7 kali dengan air biasa sehingga menghilangkan zat itu, selesai. Maka sebab itu kita kena faham sungguh-sungguh, kerana Islam tidak membebankan kita. Ya, dia kena letak berdasarkan fakta ilmiah yang sangat-sangat jelas. Jadi apa yang disebut oleh Nabi, apabila Nabi dan para sahabat ini melewati satu jenazah, maka para sahabat bercakap-cakap tentang kebaikan jenazah tu. Maka Nabi kata wajibat, wajib untuk dia. Ya, wajib apa? Wajib kebaikan dia itu membawa ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ya, melewati satu jenazah lain. Maka sahabat ni fa'athnau 'alaiha syarran, bercakap-cakap tentang keburukan yang tak pernah habis dia duk buat pada orang lain, sehingga menjejaskan dan menzalimi kehidupan orang lain. Maka Nabi kata wajibat. Ya, sehinggalah Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, dia bertanya, Umar Al-Khattab, dia bertanya kepada Nabi, ya, ma wajib, apa yang wajib tu? Maka hak tadi buat baik, wajib bagi dia syurga. Orang yang jahat, wajib bagi dia neraka. Cuma kena hati-hatilah. Jangan melampau dalam bercakap tentang keburukan. Sehinggalah di hujung tu dia kata, apabila tidak ada kemanfaatan daripada percakapan kamu, maka jangan bercakap. Habis. Apa saja kita nak bercakap lah, kita kena fikir dulu. Kita kena fikir dulu, manfaat ke tidak apa yang kita buat. Kalau tak ada, diam, elok. Ustaz, kalau saya tak bercakap, tidur boleh? Tidur. Tidur je lah, senang. Bila tidur, kalau bercakap dalam tidur tak berdosa. Maka senang cerita tidur je. Okey? Baik. Dan kemudian, dikatakan dalam kitab ini dibolehkan mencaci dan melaknat orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah mengutuk orang-orang kafir dari golongan Bani Israel. Ada dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ada dalam surah Hud pada ayat 18. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah kutukan Allah menimpa orang-orang yang zalim. Jadi kalimah yang mengatakan dibolehkan mencaci dan melaknat orang-orang kafir yang dah mati ni harus difahami lebih mendalam. Bukan tiba-tiba pergi maki macam tu ya. Orang kafir yang menzalimi, yang memang clear nampak kejahatan zahir dia. Tapi kalau orang kafir tu dia memang duduk macam tu aja, tak ada masalah pun dengan kita,
dia pun meniaga, tak ada zalim dengan kita. Dia tak jadi macam George Bush, Bill Clinton ke apa ke itu. Dia tak jadi macam pemimpin-pemimpin kafir di negara-negara yang menzalimi negara Islam. Maka tak boleh kita bercakap. Dia akan jadi fitnah pula. Nak bercakap boleh, tapi asbab dia tengok dulu. Dia tu siapa dan dia telah merosakkan umat Islam, bunuh umat Islam, zalim umat Islam, tekan umat Islam di atas kekuatan ekonomi mereka, tekan. Kita pun lebih kurang samalah 3-4 hari ni duk ceramah. Ceramah pasal apa? Korban. Saya selalu pesan dengan tuan punya lembu yang banyak tu. Masa musim korban ni, waktu orang nak beli banyak tu, hang jual lah murah sikit sebab mereka nak beli banyak. Tapi masa dulu-dulu, kalau mereka nak beli sekok dua sekadar nak buat kenduri, harga tinggi, logik lah. Logik kita beli derian. Musang king kalau baru keluar RM58 sekilo. Tapi bila dia dah banyak, dah diraup ada, dibentung ada, Kuantan pun ada. Kan Kalumpang pun ada, musang king. Maka dia jatuh harga turun RM25. Logik bila benda tu banyak. Ini perangai ni, bila orang nak beli banyak, masa tu dia kata, take it or leave it. Tu manusia. Jahanam. Patutnya kita ni jadi tokek lembu, kita rasa bangga. Lembu kita dibuat ibadah. Besar ibadah dia tu bukan kenduri kahwin aja, bukan birthday party aja, ibadah korban. Tapi tak boleh nak buat apalah. Masa tu tak termasuk orang tengah. Orang tengah yang duk pilih tu pilih ni, pupak-pupak, kau nu ambil 200, kau ambil 300, 400, 500. Orang tengah, geng masjid pun perangai lebih kurang kau. Betul.